Hai semua, selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan menerangkan beberapa nilai dalam pendidikan moral. Okey. Yang pertama, ni nilai ni wajib dihafal ya, sebab dalam soalan dia akan ditanya nilai apa berdasarkan gambar, berdasarkan petikan yang diberikan. Jadi kita wajib hafal nilai, dan maksud dia tidak perlu hafal, cuma kita perlu faham apa maksud nilai itu. Okay, yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Okay, apa maksud kepercayaan kepada Tuhan? Maksudnya kita patuhi ajaran Tuhan. Semua agama ada ajaran, kepercayaan, anutan Tuhan masing-masing. Jadi kita perlulah hidup dengan pegangan yang kukuh, pegangan agama yang kukuh, dan kita perlu bertindak, melakukan baik buruk suatu perkara tu berdasarkan apa yang diajarkan oleh agama kita. Baik, yang kedua ialah nilai amanah. Nilai amanah ni bermaksud sikap kita yang dapat menimbulkan kepercayaan orang lain. Okey, jadinya kita ni sikap amanah ni orang percayakan kita dengan memberikan tanggungjawab tersebut kepada kita untuk melakukan suatu perkara yang sangat penting. Contoh kita ni sebagai bendahari kelas, kita diamanahkan untuk memegang wang. Jadi sifat kejujuran memang adalah dalam nilai amanah ni, sebab kita jujur dalam kita menyimpan wang, orang percayakan kita. Itu yang dimaksudkan dengan amanah. Kita amanah dengan apa yang kita buat, dengan kerja yang kita buat, dengan tanggungjawab yang kita digalas, kita amanah dalam melakukan dia. Baik, yang ketiga ialah harga diri. Harga diri maksudnya keupayaan, keyakinan diri kita ni yang mampu menjaga maruah dalam kehidupan kita. Harga diri. Semua orang perlu jaga harga diri. Jaga harga diri tu contoh menjaga nama baik kita, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik agama, menjaga imej keluarga. Kita harumkan nama negara. Itu antara contoh-contoh harga diri. Jadi kita menjaga maruah kita, kesopanan kita jaga dia. Itu maksud nilai harga diri. Dan inilah itulah yang perlu ada dalam diri kita. Okey, yang keempat, bertanggungjawab. Bertanggungjawab maksudnya sesuatu kerja yang kita jalankan, tugas yang diberikan kepada kita laksanakan dengan baik. Kita jalankan peranan dengan baik, kita perlu uruskan dengan baik tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Contoh di rumah, bapa bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kepada ibu, kepada anak-anak. Jadi bapa memang seorang yang bertanggungjawab kerana memastikan keperluan rumah, keperluan isi rumah mencukupi. Baik, yang kelima, hemah tinggi. Hemah tinggi ni tinggi, kita tengok hemah tinggi maksudnya banyak perkara yang tinggi, banyak perkara yang bagus. Contoh, berbudi bahasa tu maksudnya dia bercakap baik dengan orang di sekeliling, dan bersopan santun, tidak biadab dengan orang, tidak kurang ajar bercakap dengan orang yang lebih tua maupun sebaya ataupun lebih muda daripada kita. Berperibadi mulia, akhlak dia baik lah maksud dia, sikap dia baik, berakhlak baik, menjaga imej diri. Itu maksud hemah tinggi. Hemah tinggi, kita jaga semuanya, bahasa kita, sopan santun kita, berperibadi mulia kita, agar tidak dipandang serong oleh orang, agar orang suka dengan kita, agar kita tidak orang tidak mengata kita lah, orang tidak bercakap yang muka-muka dengan diri kita. Itu maksud hemah tinggi. Kita perlu ada sifat tu, nilai itu dalam diri kita. Baik, ini baru 5 lah nilai dalam pendidikan moral.
Jadi kelas, kita boleh teruskan kepada nilai yang keenam, iaitu nilai toleransi. Baik, nilai toleransi ni maksudnya kita boleh bertolak ansur dengan orang lain. Kita sabar, kita dapat kawal diri kita bagi mengelakkan berlaku pertelingkahan atau pergaduhan, berselisih faham dengan rakan atau orang di sekeliling lah. Sebab kita perlu bertoleransi dalam hidup kita agar kehidupan kita dapat berjalan dengan baik, tanpa ada sebarang masalah. Dalam hal ini, sikap toleransi ni memang mendidik kita lah untuk membolehkan kita ni bijak dalam mengawal perasaan, emosi kita, dan kita tidak bertindak terburu-buru lah. Contohnya dengan melakukan sebarang pergaduhan atau lain-lain. Okey, baik, kita beralih kepada nilai yang ketujuh, iaitu berdikari. Maksudnya kebolehan seorang itu, dia boleh melakukan satu perkara tanpa bergantung kepada orang lain. Sifat berdikari merupakan satu sifat nilai yang sangat bagus yang wajib diterapkan dalam diri semua orang lah. Contoh zaman sekarang kan, zaman moden, kehidupan semua orang semakin lama pada zaman sekarang makin senang. Berbanding dengan zaman kami dulu, cikgu-cikgu, awak punya ibu bapa, datuk nenek zaman dulu, memang sangat sukar lah kehidupan. Jadi daripada dulu lagi, biasanya orang lama-lama memang sangat berdikari dalam kehidupan mereka. Jadi sifat berdikari ni dah perlu diterapkan kita, generasi baru ni. Kita perlu berdikari membuat satu perkara paling senang sekali di rumah. Kita jangan bergantung semua perkara kepada ibu. Basuh pinggan sendiri, usaha sendiri untuk lakukan apa-apa, basuh baju sendiri. Jangan harapkan ibu bapa. Itu salah satu contoh yang paling senang lah untuk kita terap pupuk diri kita untuk menjadi seorang yang tidak mengharapkan bantuan orang lain. Berusaha berpijak di kaki sendiri. Okey, jadi nilai yang ke-8 iaitu kerajinan. Kerajinan ni maksudnya seorang itu dia rajin melakukan sesuatu, tidak mudah putus asa, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk capai satu kejayaan. Dia dapat harungi rintangan, dia rajin buat satu kerja untuk dia tidak bertangguh. Itu orang rajin ni. Dia ditekun, dia cekal, dia gigih, dia dedikasi dalam apa-apa saja perkara yang dia lakukan. Yang ke-9 Yang ke-9, kasih sayang. Kasih sayang ini maksud nilai kasih sayang ialah perasaan cinta yang mendalam, berkekalan dari hati. Bukan sahaja kasih sayang terhadap pasangan, tetapi kasih sayang dalam keluarga, kasih sayang antara sahabat, kasih sayang sama adik-beradik, saudara mara, jiran tetangga, kasih sayang terhadap manusia atau bukan manusia, atau tumbuh-tumbuhan alam sekitar. Kasih sayang terhadap semua ciptaan Tuhan. Kasih sayang ni kita perlu ambil berat terhadap satu perkara itulah. Sayang yang kekal abadi. Bukan hari ni sayang, esok tak sayang. Bukan. Kasih sayang itu dia berlarutan. Itu maksud kasih sayang lah. Dia sangat sayang, dia prihatin, dia ambil berat. Okey, seterusnya keadilan yang ke-10. Nilai keadilan ni dia tidak pilih kasih antara 2 orang, antara 3 orang dan seterusnya. Dia tidak pilih kasih. Dia akan layan semua orang itu sama rata, sama adil. Dia ambil tindakan yang sama terhadap kedua-dua. Sekiranya 2 orang salah, 2 orang itu juga perlu dikenakan tindakan. Bukan 2 orang salah tetapi hanya seorang saja yang kena. Bukan. Dia adil. Dia memang macam tu. Dia ambil tindakan yang sama kepada mana-mana pihak. Dia tidak dipengaruhi dengan pangkat, dengan keturunan, tidak. Dan keputusan yang dibuat tu dia tidak menyebelahi satu pihak sajalah. Dia perlu adil. Itulah nilai yang wajib ada dalam diri kita. Okey, seterusnya
Yang ke-11 iaitu nilai rasional, iaitu boleh fikir. Dia boleh fikir dan dia melakukan suatu perkara tu berdasarkan pertimbangan yang wajar. Rasional ni dia relevan. Dia perlu buat pertimbangan dia baik. Dia perlu menimbangkan, dia perlu fikir positif, dan dia perlu lakukan tindakan atau langkah yang terbaik terhadap satu perkara. Rasional. Contoh, sekiranya kita ada masalah yang kita hadapi, contoh rakan baik kita terjebak dengan masalah lari pada rumah. Jadi kita jangan meletakkan kesalahan itu kepada dia. Kita cuba berfikir positif, cara untuk selamatkan dia, cara untuk bantu dia untuk tidak lagi melakukan perkara tersebut. Kita jangan meletakkan kesalahan kepada dia. Itu maksud rasional. Kita perlu membuat pertimbangan yang wajar. Kita perlu bantu dia. Kita boleh fikir dengan baik dan tidak boleh berfikir negatif lah. Dan kita perlu bantu dia lah. Itu maksud rasional. Dia fikir dengan bukti yang nyata. Dia ambil tindakan dengan pertimbangan yang wajar. Dia fikir yang relevan. Yang seterusnya, kesederhanaan. Nilai kesederhanaan ni maksud dia tidak keterlaluan. Dalam apa yang kita lakukan, kita bersederhana. Dalam kehidupan kita, pemikiran kita, pertuturan kita, perlakuan kita, semua sederhana. Dia tidak terlalu melampau. Dalam kita lakukan apa-apa, tidak melampau. Tidak bercakap banyak. Tidak bertindak berlebih-lebihan. Bercakap tu tidak perlu melihat perasaan orang. Macam tu. Itu maksud kesederhanaan. Okey, 12 nilai ni yang saya sebut tadi. Daripada nilai pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, sehingga nilai kesederhanaan. Ini merupakan bidang satu, iaitu nilai dalam perkembangan diri yang ada dalam diri kita, yang perlu dikembangkan dalam diri kita. Nilai kepercayaan kepada Tuhan, amanah, harga diri, bertanggungjawab, hemah tinggi, toleransi, berdikari, kerajinan, kasih sayang, keadilan, rasional, kesederhanaan. Itu merupakan nilai dalam perkembangan diri yang perlu dikembangkan dalam diri kita. Ada 12 nilai. Kita semua ada 36 nilai. Kita akan sambung kepada nilai yang seterusnya di slide yang lain.